Korang, saya nak bersajak ni. Korang dengar Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama seorang lelaki agung. Kami beriman kepadanya dengan sepenuh jiwa dan raga. Meskipun kami tidak pernah bertemu dengannya, ajarannya membawa kita ke syurga. Petunjuknya menjadikan dunia sejahtera. Tiba-tiba je bersajak tentang kisah apa yang anda sajak ni? Saya bersajak tentang sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu berlaku pada tahun 571 Masihi. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni kita tak lahir lagi tau. Mak ayah kita, cikgu-cikgu pun tak lahir lagi. Dari mana anda tahu tentang kisah cerita ni? Cerita ini dilakarkan dalam Al-Quran pada surah Al-Fil. Abraha al-Ashram ingin menghancurkan Kaabah. Beliau membentukkan tentera pasukan yang terdiri daripada gajah dan manusia. Ketika menghampiri Kaabah, beliau berhenti lantas dipukul, dan ketika itu datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan sekumpulan burung yang membawa batu-batu dan mencapakkan ke atas tentera Abraha dan menjadikan mereka daun yang dimakan ulat. Itulah peristiwa yang boleh saya ceritakan tentang sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, semalam kan kau pergi ceramah. Boleh kau ceritakan tentang ceramah itu? Kami pun nak tahu. Mestilah boleh. Ceramah semalam berkaitan dengan peristiwa luar biasa yang berlaku semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia. Korang nak tahu tak? Nak. Yang pertama adalah semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan terbaring dengan kedua belah tangannya mengangkat ke atas langit seperti orang yang sedang berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lahir dalam keadaan sudah berkhatan dan tidak mempunyai lebihan tali pusat. Allahu akbar, hebat bukan? Yang kedua, berhala-berhala di persekitaran Kaabah habis semuanya. Runtuh secara tiba-tiba je. Tak kepelik tu? Yang ketiga, api yang disembah oleh orang-orang Majusi di negara Parsi yang dikatakan tidak pernah padam selama 1000 tahun telah padam dengan sendirinya di seluruh negara dan tidak boleh dihidupkan kembali. Dan yang terakhir adalah air tasik Sabah di Pastri telah kering dan tenggelam ke dalam tanah. Tasik ini dianggap suci oleh penduduk dan disembah oleh upacara korban dan sebagainya. Tasik ini telah dilupakan oleh penduduk setempat. Itulah yang saya tahu semasa saya mendengar ceramah semalam. Betapa hebatnya peristiwa semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia. Kak Syuhada, tersenyum je. Nak cerita tentang Maulidur Rasul apa? Akan nak ceritakan tentang Maulidur Rasul penyesuaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad disusukan oleh ibunya Aminah binti Wahab selama 3 hari sahaja. Selepas itu Nabi Muhammad dijaga dan disusukan pula oleh ibu sesuainya. Siapakah ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya ada 2 orang. Mari saya sebutkan. Yang pertama, Suwaibatul Aslamiyah, dan kedua, Halimatus Sa'adiyah. Mari kita kenal siapa itu Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah adalah hamba kepada Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi yang telah dimerdekakan selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwaibatul Aslamiyah hanya menyusukan Nabi selama beberapa hari sahaja. Siapakah pula ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua? Halimatus Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah dan kawan-kawannya datang ke Mekah untuk mencari anak susuan. Pada awalnya, Halimatus Sa'adiyah tidak mahu menerima Nabi sebagai anak susuannya. Ini kerana pada masa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
seorang anak yatim piatu dan diberikan untuk menyusukan sedikit berbanding bayi yang lain. Tetapi tiada pilihan, Halimatus Sa'diyah terpaksa menerima Nabi Muhammad sebagai anak sesuainya. Mengapa bayi yang baru lahir dihantar ke Mekah untuk disusukan? Menjadi adat orang Arab, bayi yang dilahirkan di kota Mekah akan dihantar kepada ibu susuan untuk dijaga dan disusukan. Cara hidup di kampung membantu anak memiliki akal fikiran dan cerdas selain melatih anak untuk berdikari. Itulah tentang yang akak tahu. Abang Razin, duduk senyap je. Ceritalah yang apa abang yang tahu. Oh, abang tahu ada dua. Yang pertama, biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah bin Abu Talib bin Hashim. Beliau lahir pada waktu subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 570 Masihi. Baginda lahir di Mekah, Arab Saudi. Ayah baginda ialah Abdullah bin Abu Talib. Nama ibu baginda pula Aminah bin Abdul Wahab. Ibu susua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia Halimatus Sa'diyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah. Yang kedua, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah salah satu hal penting agar rasa cinta terus tumbuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan sekaligus rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat Islam. Korang nak tahu tak nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah tentu nak. Muhammad bin Abdullah bin Abu Talib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Malik bin Annar bin Khinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Panjangnya. Mestilah panjang. Itulah yang abang boleh kongsikan untuk kali ini. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.